Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Faridin Spa, The Angry Old Kid, Sis Farida Masalib, Azra'i Ahmad, Sofi Sadiqin. Mudah-mudahan suara saya pada pagi ini dapat didengari dengan baik walaupun image-nya mungkin tak begitu jelas. Tak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Tak ada suara dapat dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dengar ke Baharudin? Cik Baharudin Budi dapat dengar Cik Azra'i. Baik, Muawiyah Al-Murtada. Waalaikumsalam Baharudin, Cik Baharudin Budi baik. Mudah-mudahan suara saya dapat dengar baik. Syafiq Murad jelas Ayat ke-15 dan 16 pada pagi ini iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Ayat 16 surah Al-Isra. Dan bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Kathir, ini antara tafsir yang terbaik untuk tuan-tuan rujuk. Tafsir Ibnu Kathir warna biru ni jadi setiap bulan tuan-tuan bertafsir Ibnu Kathir ni, tuan-tuan akan ada sumbangan untuk penduduk Syria yang kami sampaikan melalui tuan guru kami Syekh Al-Imam Quraim Rajih, seorang ulama terkemuka, Syekhul Maqari Syria. Syekhul Maqari maknanya ketua sekalian para qura negara Syam, bumi Syam Satu jawatan yang sangat mulia diberikan oleh para ulama kepada beliau. Beliau merupakan seorang yang dapat suaka politik lari ke bahagian Middle East, di bahagian Teluk, selepas negara Syria berkocak dengan peperangan. Jadi kami akan sampaikan bantuan ni kepada Syekh Quraim Rajih, tuan-tuan Belian tuan-tuan dan juga sumbangan tuan-tuan yang tuan-tuan minta nombor akaun, telah saya berikan nombor akaun Telaga Biru di bahagian atas wall Facebook ini. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana nak menyumbang Jangan lupa untuk tulis di situ Infak Syria. Baik. Ayat ini kalau kita perhatikan, Allah Taala berfirman, siapa yang buat baik, buat sesuai dengan hidayah Allah, maka sungguhnya dia buat untuk keselamatan diri sendiri. Siapa yang pilih kesesatan, maka sungguhnya dia tersesat, kerugian itu untuk diri sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami utuskan seorang rasul. Jika kami hendak binasakan satu negeri, maka kami akan perintahkan kepada orang yang hidup di negeri itu, orang yang hidup mewah di negeri itu, untuk mentaati perintah Allah. Tetapi kerana mereka melakukan penderhakaan, maka sudah sepatutnya berlaku terhadap mereka perkataan kami, hukuman kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Baik Jadi tuan-tuan yang boleh Allah sekalian, bagi yang tak dengar suara saya, mungkin kena buat adjustment sikit, kena technically kena cabut dan dengar balik semula ke, atau keluar masuk semula ke, kerana yang lain dapat dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dalam hati dan dikasihi sekalian, semalam saya janji kepada tuan-tuan untuk membincangkan di sini tentang bagaimanakah kedudukan anak-anak orang kafir, orang yang mati, anak-anak kecil ini, bayi ini mati sedangkan ayah ibu mereka merupakan orang yang kafir. Kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan, yang ada di tangan saya pada waktu ni, jilid yang kelima, muka surat ke 306, tuan-tuan boleh rujuk wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, bahawa kami tidak akan mengazab satu tempat sehinggalah kami mengutuskan kepada mereka seorang rasul. Ini merupakan satu pemberitahuan tentang keadilan Allah, iaitu dia tidak akan mengazab seseorang melainkan telah disampaikan hujah kepadanya. Dan kita telah bincangkan berkaitan rasul ini juga mungkin merujuk kepada potensi diri. Kalau hari ini Nabi SAW sudah tidak ada lagi, tapi manusia berpeluang untuk mengetahui kebenaran itu dengan mengkaji, membaca, bahan dalam internet pun ada banyak,
dan juga pergaulan dengan orang. Mustahil kalau ada manusia yang mengatakan pada hari ini saya tidak sampai seru untuk masuk Islam. Kenapa pula apabila mereka bab dunia mereka mencari bersungguh-sungguh, tapi bab akhirat ataupun bab ketuhanan ni mereka membuat macam-macam penafian. Jadi sekelompok ulama membantah lafaz yang masih bersifat mubham di sini, seperti dalam Sahih Bukhari dalam perbahasan firman Allah, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang buat baik. Jadi Allah memberitahu kami daripada Al-A'raj dengan sanadkan kepada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW sabda, ikhtasamatil jannatu wan nar, neraka dan syurga akan bantah-bantah di akhirat, mereka boleh berkata-kata. Jadi disebut matan hadis itu, amal jannah fa inna Allah la yadhlimu min khalqihi ahadan wa innahu yunshi'u lin-nari man yasha fayulqawna fiha fataqul hal min mazid salasan. Syurga tidak ada seorang pun yang masuk dalamnya dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah telah menciptakan neraka untuk para penghuninya, lalu mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Kemudian neraka itu minta kepada Allah dengan berkata, ada lagi tak untuk ditambah ke dalam perut aku untuk dibakar. Jadi yang demikian terjadi dalam syurga kerana ia merupakan tempat yang penuh dengan kurniaan, sedangkan neraka tempat keadilan, tempat pengadilan, dan dia tidak dimasuki oleh seorang pun melainkan dia memang merasakan dirinya bersalah, dia yakin dirinya bersalah, telah berlaku dikemukakan hujah kepadanya. Hujah ni tuan-tuan berarti alasan. Seperti yang kita bincangkan dalam konteks Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada setiap kita Lailatul Qadar tuan-tuan ya. Ada satu riwayat dikemukakan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya bahawa bila Rasulullah SAW menceritakan tentang Bani Israel sebelum kita, mereka adalah orang yang panjang umurnya, maka Nabi SAW meminta kepada Allah SWT dan Allah kurniakan Lailatul Qadar kepada kita supaya tidak menjadi alasan kepada sebahagian umat Muhammad SAW nanti di akhirat untuk bangkit dan berkata, wahai Tuhan, kami tak sempat nak buat amal ibadat. Wahai Tuhan, wahai Allah, kami tak sempat kerana kita hidup pendek sangat umur. 20 tahun sibuk nak berkahwin, 24 tahun belajar keluar universiti, graduate daripada universiti, kemudian berkahwin, kemudian 30 tahun dapat anak, sibuk besarkan anak, 40 tahun sibuk mengejar bagai jawatan untuk kenaik pangkat, 50 tahun sibuk sambut menantu, 60 tahun mati, maka tak sempat untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar, satu malam beramal padanya menyamai melebihi 1000 bulan. Bayangkan kalau seorang itu beroleh 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali Lailatul Qadar. Jadi hujah ni berarti alasan. Nanti tidak ada orang untuk menjadikan alasan di akhirat untuk berkata, wahai Tuhan, aku tidak sampai hidayah kepadaku. Imam Ghazali kata, Syekh Mustafa Marawi dalam tafsir ni tuan-tuan, ni pun satu tafsir menarik tafsir Marawi saya rujuk. Berkata bahawa Imam Ghazali menjelaskan bahawa manusia yang dibangkitkan pada mereka Rasul, mereka ni terbahagi kepada 3 golongan, asnafun thalathah. Yang pertama, man lam tablughuhum da'watuhu wa lam yasma'u bihi aslan wa ulaika maqtu'un lahum bil jannah. Kata Imam Ghazali, manusia ketika datangnya Nabi ada 3 golongan, 3 bahagian. Yang bahagian yang pertama, mereka ni tidak sampai dakwah itu kepada mereka. Umpama pada utusan Nabi SAW, katalah penduduk Eskimo di utara dunia, di selatan dunia, di kutub utara, kutub selatan, mereka tak pernah jumpa Nabi SAW. Mereka hidup bersama Nabi, tapi mereka tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Maka mereka tidak tahu urusan peribadatan kepada Allah. Maka ini yang kita bincangkan semalam sebagai ahlu fatrah. Mereka tak dapat risalah daripada Allah SWT. Maka orang ini maqtu'un lahumil jannah. Kata Imam Ghazali, orang sebegini orang layak masuk syurga. Yang kedua, man balagathum da'watuhu wa zuhur al-mu'jizat ala yadayhi wa ma kana alayhi min al-akhlaqil azimah wa sifatil karimah wa law yu'minu bihi kal kafarah alladhina baina dhahranayna wa ulaika maqtu'un lahum min nar. Ada orang yang sampai Islam itu padanya, risalah Islam padanya, tapi dia tak pilih untuk ikut Islam walaupun berbagai mukjizat dibuktikan baik pada zaman Nabi ataupun selepas Nabi dengan berbagai bukti yang dikemukakan, tapi dia tidak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pilih hidayah, dia tidak mahu mengusahakan jalan hidayah, maka orang ini adalah ahli neraka. Yang ketiga, man balagathum da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa sami'u bihi walakin kama yasma'u ahaduna bid-dajjalin wa hasha qadrahu asy-syarif an zalika wa huwa ulai arju lahum al-jannah idza lam yasma'u ma yuraghibuhum fil iman bihi. Ada yang ketiga pula, orang yang sampai hidayah kepadanya, dan mereka ni menganggap apa yang dibawa oleh Nabi itu macam ahli sihir.
maka orang ini mudah-mudahan dia dapat hidayah Allah SWT. Dia ikut macam terpaksa. Ini diceritakan oleh Allah dalam surah Taubah. Wa minal arabi munafiqun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ada orang ni dia menerima Islam, tapi dia menerima pun dengan tersekat-sekat, dengan apa istilahnya, dengan tak begitu ikhlas. Kerana dia melihat semua orang masuk Islam, maka dia pun terpaksa masuk Islam. Dia malu kalau tak masuk Islam. Dia bukan munafik, bukan, tapi imannya tidak kuat. Maka orang ini, kata Imam Ghazali, aku mengharapkan mereka masuk syurga juga dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan hadirin dan dikasihi sekalian, kita bercerita tentang kelayakan orang itu untuk masuk rahmat Allah, iaitu syurganya, atau mereka dinafikan daripada mendapat keampunan daripada Allah SWT. Jadi ahlu fatrah yang telah kita bincangkan tadi adalah mereka yang tidak menerima Islam, tak ada peluang untuk belajar Islam, duduknya jauh daripada Islam, seperti mereka yang tidak menemui nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, maka mereka itu mudah-mudahan Allah beri kepada mereka syurga, kata Al-Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, lagi disebut dalam satu hadis yang lain oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Menariknya tafsir Ibn Kathir ni, kita akan lihat himpunan hadis-hadis yang dikemukakan. Itu sebab tafsir Ibn Kathir ni dianggap di antara tafsir bil ma'thur. Tafsir ni ada banyak jenis, tuan ya. Yang pertama tafsir bil ma'thur, tafsir dengan menggunakan ayat Quran dan juga hadis. Ini tafsir yang paling baik. Yang kedua tafsir bil ra'i, tafsir dengan menggunakan pandangan. Jadi menggunakan pandangan ni boleh jadi pandangan itu tepat, boleh jadi pandangan itu salah. Style para ulama salaf dalam mentafsirkan ayat Quran, mereka akan membawa ayat-ayat itu seperti yang kita bincangkan, kata Imam Malik, iaitu al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Bahawa ada perkara-perkara yang bersifat mutasyabihat yang kita baca, kita beriman dengannya, kita tak perlu nak huraikan. Itu manhaj yang paling aslam yang telah kita bincangkan. Jadi kalau kita perhatikan kaifiat Al-Imam Ibn Kathir mentafsirkan ayat, maka beliau akan bawa himpunan ayat Al-Quran, hadis-hadis, bagi memperjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam sekelompok ayat itu. Dalam hadis ini, fa'amman naru fala tamtari hatta yadha'a fiha kadamahu fataqul qat fahunalika tamtari'u wa yanzawi ba'daha ila ba'd wa la yadhlimu Allahu min khalqihi ahdan wa amal jannatu fa inna Allaha yunshi'u lahu khalqan. Neraka tidak penuh sehingga Allah meletakkan tapak kakinya dalamnya. Lalu neraka itu berkata, cukup. Ketika itulah neraka itu penuh. Sebagainya bergabung dengan sebagian lain, dan Allah tidak menzalimi satu pun dari makhluknya. Adapun syurga, sungguhnya Allah telah menciptakan para makhluk untuk mengisinya. Jadi nerakanya sentiasa tak cukup. Hal min mazid, ada tak lagi orang nak dibakar, wahai Tuhan, mengadu neraka kepada Allah SWT. Sehingga Allah meletakkan kakinya sesuailah dengan maksud yang kita tidak tahu, tuan-tuan. Hadis ini hadis mutasyabihat. Kita dah belajar dalam bahasa Arab ni, macam bahasa-bahasa dunia lain, mengandungi simpulan kata, kiasan kata. Kalau seseorang, kita membaca di pintu masuk sebuah pejabat, dilarang masuk melainkan kaki tangan. Apa maksud kaki tangan, tuan-tuan? Adakah kaki yang tangan digulurkan masuk dalam tu? Bukan. Kaki tangan tu mengandungi maksud staf, pegawai, pekerja. Jadi dalam kiasan kata bahasa Arab, bila Allah menyebut perkara-perkara demikian, kita membawa sebagaimana Allah sebutkan, kita beriman dengannya, dan tidak perlulah kita nak mentajsimkan Allah, nak menggambarkan Allah ni macam makhluk. Bimbang nanti kita masuk dalam golongan mujassimah. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, masih ada satu masalah lagi yang berbaki, iaitu para imam telah berbeza pandangan tentangnya, baik pada zaman dahulu maupun sekarang, iaitu bagaimanakah kedudukan anak-anak orang kafir. Ini fiqhu al-ayah, memahami ayat Quran oleh pendekatan Al-Imam Ibn Kathir. Ini menariknya, tuan-tuan. Maka bagaimana pula dengan kedudukan orang yang gila, orang OKU, orang yang apa istilahnya, orang yang pekak, orang yang tua yang sudah lanjut usianya, dan bagaimana pula orang yang meninggal dunia pada masa dia belum mendapat seruan dakwah, itu masa fatrah yang kita bincangkan. Jadi ada banyak hadis yang menghuraikan perkara ini. Sebagai contohnya, arba'atun yahtajuna yawmal qiyamah, rajulun asam la yasma'u syai'an, wa rajulun ahmaq, wa rajulun haram, wa rajulun mata fi fatratin, wa ammal asammu fayaqul rabb qad jaa al-islam wa ma asma'u syai'an, wa ammal ahmaq fayaqul rabb qad jaa al-islam wa sibyan yahzifuni bil ba'r, wa ammal haram fayaqul rabbi qad jaa al-islam wa ma aqilu syai'an, wa ammal alladhi mata fil fatra fayaqul rabb ma atani laka rasulun fayakhudhu mawathiqahum la yuti'unna
fayursilu ilaihim an yadkhulun nar walladhi nafsu Muhammad biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Ada 4 golongan yang akan mengemukakan hujahnya di mahkamah Allah di akhirat. Yang pertama, orang pekak yang tak mendengar apa-apa pun. Yang kedua, orang bodoh, ahmak. Ahmak ni apa nak sebut bahasa Melayu kan? Bahasa Arab ahmak ni bodoh, orang apa? Orang slow learner. Orang OKU. Orang lurus. Ya apa-apalah tuan-tuan, kalau kat Melaka kita panggil 3 suku. Ikutlah apa-apa bahasa sekalipun, kita tak masuk siapa tuan-tuan panggilan orang untuk mudah faham. Dan orang tua yang lanjut usia, yang nyanyuk. Dan kemudian orang yang hidup pada zaman fatrah, yang tidak ada perutusan Nabi padanya. Iaitulah orang yang pekak itu akan berkata kepada Tuhannya, Ya Allah, Islam datang, tapi aku tak dengar apa pun, Ya Allah. Kemudian yang kedua pula berkata, Ya Allah, Islam datang, aku tahu tentang Islam, tapi aku ni orang OKU, orang lurus, orang panggil lurus bendul, orang panggil berkarat-karat, macam-macamlah gelaran diberikan. Maka ketika aku nak ikut Islam itu, aku dibaling oleh anak-anak dengan najis. Tuan-tuan, ni budak-budak kecil lah, budak-budak bukan mukallaf lah ya, baling orang-orang seperti itu. Jadi aku tak sempat nak belajar tentang Islam, wahai Tuhan. Orang pandang hina kepada aku. Yang ketiga, wahai Tuhan, aku Islam datang tapi aku tak dapat fikir apa-apa. Dan kemudian ada pula ni orang tua lah, orang tua yang sudah nyanyuk, yang tak sempat berfikir, yang kadang-kadang semayang pun menghadap ke tempat lain, dan wuduknya pun dah tak boleh nak jaga, najisnya bersepah-sepah, pampersnya susah nak tukar orang. Ni tuan-tuan masuk dalam konteks ini. Dan kemudian orang yang, apa lagi dikatakan di sini, orang yang Islam itu datang tapi aku tidak sempat belajar tentangnya, aku tak jumpa pun Nabi yang diutuskan, wahai Tuhan. Ini panggil ahlu fatrah. Maka Allah SWT pun mengambil janji agar mereka benar-benar mentaatinya. Lalu Allah mengirim utusan kepada mereka untuk menyampaikan perintah, masuklah kamu semua ke dalam neraka. Masuk neraka? Ya, masuklah kamu ke dalam neraka. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, apabila mereka masuk neraka itu menjadi dingin dan aman sentosa untuk mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Tuan-tuan, kita baca hadis seperti ini, tawakuf tuan-tuan. Tak payah nak huraikan lanjut, kerana saya pun tidak tahu, guru saya pun tidak tahu. Nabi menyatakan demikian, kita sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya faham, saya serahkan kepada Allah. Kerana Allah lah yang memiliki segala-galanya. Allah yang mencipta makhluk, Dia yang tahu. Ada kadang kita yang diuji oleh Allah, anaknya kadang-kadang OKU, autism. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu tuan-tuan. Tapi nak mendidik diri kita dan mengkeliling kita bagaimana kita menguruskan keadaan ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, saya telah beritahu kepada tuan-tuan, ada orang kadang masuk syurga kerana banyaknya amal soleh dia, seperti sembahyang sunat dia. Ada orang masuk syurga melalui pintu kebaikan pada ibu bapa. Ada orang masuk syurga kerana pintu kesabaran, tuan-tuan, atas ujian yang berlaku dalam hidupnya. Jadi hendaklah kita semua bersedia untuk bertemu Tuhan dengan kelebihan-kelebihan yang ada dan manfaatkan ia. Kalau rasa susah, wala ta'jas, jangan susah hati. Mintalah tolong pada Allah dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Dikatakan dalam kitab Zadul Ma'ad bi Hadi Khairil Ibad, Ibn Qayyim mengarang kitab ini dalam perjalanan yang menunaikan ibadah haji, menulis di atas unta, tuan-tuan. Perjalanan dari Dimashq di Syria menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, atas unta menulis buku komplit jadi sirah Nabi. Dia mengaku dengan tawaduknya, minta maaf dalam buku ni mungkin aku bersalah, disebut nakal ilmu dan sebagainya, nukilan ilmu, kerana aku menulis daripada ingatan aku. Tapi ia keluar sebaik-baik buku untuk dibaca, tuan-tuan. Zadul Ma'ad. Ya, bahawa kalau kita perhatikan dalam kitab Zadul Ma'ad ini menceritakan bahawa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi bila kita rujuk kepada perkara ini, Nabi SAW dalam susah hati mengalami kesukaran, Nabi akan memandang ke langit, memegang janggut baginda dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Pandang langit, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tingginya langit kau ciptakan, tingginya ilmumu, tingginya sifat-sifat kemuliaanmu. Aku tak mampu fikir, ya Allah, berlaku pada aku ni. Aku serahkan urusan aku kepada Engkau, ya Allah. Begitu tindak tanduk Nabi kita SAW ketika dirundung sesuatu kemusykilan, kesusahan, tuan-tuan. Baik. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasriyanihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Dalam hadis sahih ini Nabi telah bersabda, setiap anak dilahirkan dengan fitrah,
Ini fitrah pula, tadi fatrah, ini fitrah. Semalam Syafiq Murad dah bezakan tulisan ini. Fatratun bita, di sini fitratun bita, as-saqilah. Jadi setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, maka bapa dia lah yang akan menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Seperti mana seekor binatang melahirkan anak, adakah kamu lihat padanya sebarang kecacatan? Maka sebagaimana baby itu dilahirkan bersih, selamat daripada masalah-masalah, maka demikian juga seperti mana binatang melahirkan anaknya complete, demikian juga anak dilahirkan ibunya, dia dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya Islam. Dalam riwayat lain mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat Tuhan tentang orang yang mati ketika masih kecil? Maka Nabi menjawab, Allah lebih tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Imam Ahmad pula meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW mengenai apa yang lebih mengetahui keraguan Musa. Baginda menjawab, Zarari al-muslimin fil jannah yakfuluhum Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang mati kecil daripada ibu bapa yang Muslim, maka anak-anak itu akan berada di bawah naungan penjagaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi siapa yang kematian anak, sabarlah, kerana tiada ujian lebih besar daripada ujian kematian anak, tuan-tuan. Siapa yang kematian anak menangis, itu adat. Macam Rasulullah pun menangis ketika kematian Ibrahim sebagai contohnya. Nabi bersabda, wala naqul ila ma yurdi rabbana, wahai Tuhan kami tidak berkata melainkan apa yang kau redha. Nabi menangis, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, atas perpisahan dengan Ibrahim alaihissalam itu, yang kalau umurnya panjang dia pun menjadi Nabi macam Rasulullah SAW, tapi Allah mentakdirkan kematiannya sedari kecil. Maka siapa yang bersabar di atas kematian anak, maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya Rauza, salam di Kota Singa. Dan sebelum terlupa, terima kasih kepada Zazan Travel kerana menganjurkan kuliah kita pada hari ini, kepada Ustaz Faiz, CEO Zazan Travel. Kalau tuan-tuan minat untuk membeli apa sahaja, insyaAllah Zazan Travel dalam suasana yang sangat memuji sekarang ni, tak ada trip ke mana-mana, tuan-tuan bolehlah berurusan dengan Ustaz Faiz. Kami ada jual korma, kami ada jual serban, kami ada jual sanitizer dan juga mask dan sebagainya. Nanti minta Ustaz Faiz masukkan di Facebook ni apa-apa yang ada dijual di Zazan Travel, bolehlah support perniagaan kami. Kalau nak beli, kami boleh hantar ke rumah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang boleh sekalian, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, anak-anak kecil, anak-anak orang Islam yang mati, kalau bapanya bersabar, maka malaikat akan menyampaikan kepada Allah, dan Allah lebih mengetahui tentang ujian itu. Maka Allah akan perintahkan malaikat untuk membina bagi seseorang ayah ibu yang sabar di atas kewafatan anaknya, binakan untuknya sebuah rumah, bait al-hamdi, rumah akan binakan untuknya mahligai, yang dipanggil mahligai pujian, kerana orang itu tetap puji Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau ditimpa ujian, kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian jangan lupa sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Syafiq Murad dah masukkan doa ni pada kuliah kita yang terdahulu. Jadi dalam hadis menerangkan bagaimana kedudukan anak-anak orang Islam yang mati, mereka bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya masuk syurga lah, tuan-tuan. Bahkan anak-anak ini akan memberi syafaat kepada ayah ibunya. Ya, diceritakan satu kisah tentang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ahli tafsir hadis fiqh yang terkemuka, ahli sufi yang terkemuka sezaman dengan Abdullah bin Mubarak. Dia seorang ahli maksiat, rajin buat maksiat. Tiba-tiba anak perempuannya mati, dan dia pun merasa sangat sedih atas kematian. Ini cerita, tuan, ni banyak ulama menolak cerita ni sebagai betul, tapi orang ceritakan. Maka satu malam dia mimpi melihat dosa-dosanya itu menyerupai ular yang besar, naga nak memakannya. Tiba-tiba dia diselamatkan oleh anaknya yang mati kecil itu. Ini cerita, tuan-tuan. Saya dah sebutkan tadi, para ulama hadis menolak kisah ini. Fudail bin Iyad menjadi baik dengan sebab peristiwa yang lain. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam surah Az-Zumar yang lalu, boleh rujuk kan. Baik, jadi anak-anak orang Islam yang mati, mereka akan dinaungi oleh Nabi Ibrahim AS, dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, ini khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan manusia itu dalam keadaan hunafa. Hunafa ni makna beragama dengan agama Nabi Ibrahim, agama Islam, hanifan muslimah.
Al-Hafiz Abu Bakar Al-Burqani dalam kitabnya Mustakhraj Al-Bukhari dari Samura, Nabi bersabda bahawa baginda bersabda, setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Lalu para sahabat tanya, adakah termasuk anak-anak orang musyrikin? Jawapan Nabi, ya, anak orang musyrikin pun mereka dilahirkan, anak golongan kafirin, orang kafir pun adalah termasuk di kalangan ahlu, iaitu fitrah. Fitrah ni bukan fatrah, fitrah berarti memang mereka ni adalah anak-anak orang Islam sebenarnya. Imam Tabarani menukilkan daripada Samura mengatakan bahawa kami pernah tanya kepada Rasulullah tentang anak-anak orang musyrik. Maka Nabi menjawab, mereka akan menjadi para pelayan dalam syurga. Yang kita baca dalam surah Al-Insan tu kan, hal ata al-insani hinu min al-ahli lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yatufu alaihi wildanun mukhalladun. Wildan ni jamak daripada walad. Jadi dalam riwayat ini Nabi bersabda bahawa anak-anak orang kafir itu akan menjadi pelayan-pelayan dalam syurga. Ka'annahum, bahkan dinyatakan yatufu alaihim wildanun, mereka akan datang berkhidmat untuk orang dalam syurga. Berarti mereka masuk syurga. Ini pandangan kedua tentang anak-anak orang kafir. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ya, di antara para ulama yang tidak menetapkan pendapat bahawa akan, tapi ada juga kalangan ulama yang menyatakan bahawa mereka pasti masuk syurga. Ini merupakan bersandarkan kepada hadis yang telah dibentangkan tadi daripada Samurah bin Jundab, bahawa Nabi bersabda mereka adalah ahli syurga. Manakala anak orang Islam, mereka akan berada bersama dengan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim AS. Tapi ada juga hadis yang mana menjelaskan bahawa anak-anak orang kafir ini akan masuk neraka bersama dengan bapa mereka, dan neraka itu tidak akan panas ke atas mereka. Iaitulah hadis lain riwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda, hum ma'a abaihim, hum ma'a abaihim, mereka dengan bapa-bapa mereka, dengan datuk nenek moyang mereka, dengan keluarga mereka. Sekarang mana satu kita nak tarjih, tuan-tuan? Saya menjawab dengan penuh tawaduk, al-amru ilallah, nufawwidul amr ilallah. Kita tak tahu apa-apa, kita tawakuf. Jadi dalam hadis menyatakan dua-dua ada, sama ada mereka masuk syurga menjadi pelayan atau masuk neraka, neraka itu tidak panas untuk mereka. Wallahu a'lam. Anak orang beriman confirm masuk syurga dalam hadis yang nyatakan tadi, iaitu mereka bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Zararil muslimin bil jannah yakfuluhum Ibrahim AS. Ini adalah hadis riwayat Ahmad daripada tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni. Tuan-tuan boleh rujuk pada jilid kelima muka 310. Jadi ada juga para ulama yang berpendapat bahawa anak-anak ini akan diuji pada hari kiamat di sebuah tempat. Lantas siapa yang pilih ketaatan masuk syurga, dan Allah, pengetahuan Allah menyingkap tentang mereka atas ketetapan sebelumnya untuk menetapkan kebahagiaan. Adapun siapa yang pilih untuk derhaka, maka mereka akan masuk neraka. Berarti anak-anak ni umurnya pendek, mati masa kecil, belum baligh. Maka Allah akan bagi kepada dia pilihan, kumpulkan satu tempat. Maka Allah pilih engkau, engkau pilih untuk melakukan taat kalau umur kau panjang, ke melakukan maksiat. Dia pilih taat, dia masuk syurga. Segolongan pula engkau pilih masuk taat ke, jadi ahli taat ke ahli maksiat, dia pilih untuk jadi macam bapak dia, maka nerakalah dia. Wallahu a'lam. Jadi kat sini tuan-tuan ada 3 pandangan berkaitan dengan isu kematian anak-anak orang-orang kafir sebelum mereka baligh. Saya nyatakan tadi jadi kerana disebut oleh para ulama, kita bawa pandangan para ulama dalam kes ini. Adapun untuk kita tarjihkan, untuk kita pilih, ini adalah pandangan kebanyakan para ulama. Jadi pendapat terakhir ini dipadukan antara dalil dan antara keseluruhan. Sedangkan hadis-hadis yang bertentangan dapat kita melihat memukakan syahid atau penguat sebagai yang lain. Pendapat ini pula diceritakan oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Sy'ari dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah pandangan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Sy'ari dari kalangan Ahlus Sunnah, dan ini juga merupakan pandangan yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad, iaitu pandangan ketiga. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, para ulama kalangan Ahlus Sunnah ini macam Abu Hasan Al-Sy'ari mengatakan bahawa aku melihat pandangan ketiga ini lebih tepat dengan hujah-hujah dikemukakan. Jadi saya tidaklah sampai ke tahap mereka untuk mentarjih pandangan. Saya buat 3 pandangan, tuan-tuan dimuliakan sekalian, dan kita tawakuflah. Perkara ini merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hal itu telah menjadi ketetapan, maka pada diri orang yang berbeza mengenai anak-anak kaum musyrikin, mengenai beberapa pendapat. Pendapat pertama, mereka masuk syurga. Pendapat kedua, mereka bersama ibu bapa mereka dalam neraka, dan neraka tidak panas untuk mereka kerana mereka bukan mukallaf. Yang ketiga, Allah akan beri keputusan kepada mereka
untuk memilih mana satu dan kemudian mereka dimasukkan tempat yang selayaknya. Perlu diketahui, kata Imam Ibn Kathir, tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Ibn Kathir Wa-Nabi'u ni, jilid kelima, muka surat 312. Perlu diketahui bahawa perbezaan pendapat tersebut hanya khusus tentang anak-anak kaum musyrikin sahaja. Sedangkan anak orang beriman tiada perbezaan langsung, seperti dikatakan oleh Qadhi Abu Ya'la bin Farah Al-Hambali dari Imam Ahmad, bahawa mereka semua akan masuki syurga, duduk bersama Nabi Ibrahim. Kemudian bila ayah ibu mereka masuk syurga, mereka layaklah untuk buat bagusan, sama ada untuk kekal di situ atau duduk dengan ayah ibu mereka. Itu pilihan mereka masing-masing. Dikatakan bahawa mereka masuk syurga, mereka lebih prefer, lebih memilih untuk duduk bersendirian dengan isteri mereka saja, dengan pasangan mereka saja. Kerana kata Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, memiliki anak di dalam syurga adalah satu beban. Maka orang ahli syurga mereka tidak dibebankan dengan apa tanggungjawab. Tapi kalau mereka pilih untuk ada anak yang mati itu duduk, mereka pun boleh, kerana segala perintah mereka, permintaan mereka, harapan mereka semuanya menjadi arahan oleh Allah untuk dilaksanakan pada masa mereka masuk syurga. Faham tuan-tuan ni? Adakah laju sangat? Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, tafsir Ibn Kathir ni memberi pada kita banyak penjelasan ringkas, padat, tepat isu yang dibawa olehnya. Penjelasan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Dalam ayat ke-16 Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawl fadammarnaha tadmira. Bila kami nak binasakan satu tempat, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat perintah Allah, tetapi mereka akan melakukan penerhakaan, maka sudah sepatutnya berlaku terhadap mereka ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Dalam bahasa Arab, kalau kita lihat contohnya dalam kitab Mufradat oleh Imam Al-Asfahani, mengatakan bahawa perkataan mutraf ini datang dari perkataan taraf. Kalau kita Melayu sebut taraf, kehidupan, tapi bahasa Arab taraf ni bererti nikmat, muna'am. Tetapi kita akan lihat penggunaan mutraf dalam Quran sentiasa merujuk kepada satu keadaan yang tidak disukai oleh Allah. Dia disukai oleh manusia, tetapi tidak disukai oleh Allah. Dia satu bab daripada istidraj, iaitulah kesenangan-kesenangan yang mereka peroleh. Yang telah saya bincangkan kepada tuan-tuan, ada beberapa kalimah yang Allah benci untuk kita katakan, macam kata-kata Fir'aun, macam kata-kata Qarun, macam kata-kata Haman yang pernah kita bincangkan dalam kuliah yang lalu kan, surah Zumar. Jadi perkataan taraf ini kalau kita lihat adalah bererti mengandungi nikmat yang berbagai-bagai, tetapi ia mendorong yang menerima nikmat itu untuk berpoya-poya, untuk melakukan kemaksiatan. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu bukan mendorong mereka untuk taat, tapi mendorong mereka untuk buat maksiat. Dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa manusia ini 4 asnaf, 4 kategori. Pertama, diberikan Allah harta dan ilmu. Digunakan harta untuk ketaatan dan ilmu untuk beribadah kepada Allah. Ada orang diberikan kepadanya harta, tapi tak diberikan ilmu padanya. Ada orang diberikan kepada ilmu, tak diberi harta. Ada orang tak diberi harta dan tak diberi ilmu. Nampak? Faham Ada orang diberikan harta, diberikan ilmu. Ni orang paling baik, dapat melakukan taat kepada Allah. Ada orang diberi ilmu tapi tak ada harta, maka dia berfikir, ya Allah, kalaulah aku dapat harta macam dia, aku nak buat kebaikan macam orang kaya tu buat, maka dia sama-sama pahala di sisi Allah. Ada orang diberikan harta tapi tak diberikan ilmu, maka dengan harta itu merosakkannya. Ni kisah mutrafin ni. Maka dia melakukan maksiat kepada Allah dengan harta yang dia dapatkan, tak ada ilmu. Ada yang keempat, dia tak ada ilmu, tak ada harta. Dia melihat orang melakukan maksiat dengan hartanya itu, dia berfikir, kalaulah aku ada harta banyak, aku pun nak buat maksiat macam ni. Yang dua yang terakhir ni tuan-tuan, sama-sama mendapat penderitaan di akhirat nanti. Niat itu penting. Niatul muslim khairun min amali. Niat adalah penting dalam ketentuan nilai di sisi Allah SWT, nilai kita. Maka mereka yang menjadikan nikmat pemberian Allah itu untuk melakukan perkara-perkara maksiat pada Allah, menindas orang lemah, mengambil rasuah, membuat perkara-perkara haram kerana harta yang diberikan itu. Saya pernah terang kepada tuan-tuan terdahulu, kalau kita ni orang berharta, tengok harta tu membantu kita taat ke membantu kita buat maksiat. Very simple. Kalau ia bantu kita buat taat, alhamdulillah, ia nikmat. Tapi kalau ia bantu kita buat maksiat, ia istidraj. Ia adalah satu malapetaka, musibah. Maka kata Allah di sini, amarna mutrafiha, kalau kita belajar bahasa Arab diterjemahkan dengan makna kami perintahkan orang hidup mewah dalamnya, supaya melakukan
ketaatan kepada kami. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua mengatakan bahawa kami berikan kekayaan kepada orang-orang itu. Kata Imam Al-Biqai, mungkin kerana maksudnya amarna mutrafiyah, dia datang berkata amarna berarti kami beri kepadanya penguasaan. Orang itu daripada miskin tiba-tiba jadi kaya, maka dia pun lalai. Kalau waktu dia miskin dia pergi ke masjid, tapi bila dia kaya, ahlan wa sahlan wa jahlan, tak ada masjid dalam hidupnya, dia sibuk dengan lain. Dia sibuk mungkin main golf. Taklah, saya tak kata semua main golf itu rosak, ramai orang main golf baik-baik. Maksud saya sebahagiannya. Kalau dulu dia pergi rumah orang miskin, sekarang dia pergi ke hotel-hotel, makannya dia sudah pun dikelilingi, dibantu, hidupnya dah berubah. Itu sebab bila kita baca kisah Abu Darda radhiyallahu anhu dengan isterinya Ummu Darda, mereka punya anak nama Darda. Darda ni maknanya bunga, tuan-tuan, bunga yang halus tapi wangi baunya. Panggil Abu Darda, Ummu Darda. Darda yang cantik jelita ni, anak dara mereka dipinang oleh anak kepada Muawiyah, putera mahkota namanya Yazid. Tapi Abu Darda tolak baik, lantas mengahwinkan putrinya yang cantik jelita itu dengan seorang anak muridnya yang zuhud, sederhana hidup. Kerana bila ditanya kepadanya, kenapa tolak pinangan putera mahkota, dia kata, aku bimbang takut nanti Darda ni tidak mampu cope, culture shock dia, kahwin dengan orang kaya. Dulu dia semua diuruskan sendiri, sekarang kelilingnya ada Sri Kandi, ada dayang-dayang uruskan. Bimbang nanti dia akan culture shock, dia lupa pada aku, nanti dia lupa pada Allah, lupa pada ibadah. Bijak tindakan Abu Darda ni, tuan-tuan, kerana kekayaan biasanya mendorong orang untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni bila diberi kekayaan biasanya dia lalai. Kan itu Nabi bersabda, mal fakru akhafu alaikum. Aku bukan takut kamu jatuh miskin, aku tak takut kau miskin, tapi aku takut kau jadi kaya. Antuftah lakum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Nabi bersabda dalam hadis sahih, aku bukan bimbang kamu jadi miskin. Miskin semua orang boleh ingat Tuhan, selalu orang dapat ingat Tuhan. Tapi bila kaya ini masalahnya, kaya dia akan lupa daratan, terbukalah dunia, maka dia pun akan sibuk mengejar dunia itu macam orang sebelum kamu, lalu kamu pun dirosakkan oleh dunia macam dunia merosakkan orang sebelum kamu. Jadi ini kebimbangan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahih. Jadi bila penguasa satu negeri hidup berpoya-poya, kata Imam Biqai, ini menyebabkan mereka lupa tugas-tugas, menjalankan hak, tanggungjawab, membantu orang miskin. Ya tuan-tuan, dalam keadaan negara miskin, tapi ada orang pengurusi corporate body, GLC, gajinya mahal. Patut ke tuan-tuan? Ya, tak patut tuan-tuan dimulakan sekalian. Orang semua susah, patutnya kita melihat bagaimana membantu orang susah. Kita tegur ni kerana Allah lah tuan-tuan ni. Jangan jadi seperti tikus jatuh ke beras, bahawa yang dapat itu kita bagi kat orang sikit, nampak baik sikit. Padahal tuan-tuan, itu harta orang ramai tuan-tuan. Orang ramai susah kat luar, yang tak makan pun ramai. Nanti kita kata, kenapa tak berusaha? Tuan-tuan, ini ketentuan Allah untuk mereka tuan-tuan. Kadang-kadang mereka berusaha tapi tak berjaya. Jadi kita kena tahu keadaan mereka. Jadi hidup dalam harta yang banyak ni, apakah yang mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun merosakkan? Oh, tak usah, saya tiap tahun pergi umrah. Baguslah. Pergi umrah tu bukan ukuran kasih sayang Allah tu. Kadang-kadang pergi umrah pun untuk menunjuk-nunjuk. Syaitan ulas sepanjang, nanti banyak masalah tuan-tuan. Jadi pendeknya, kita sendiri tahu kedudukan kita bagaimana. Kalau pemberian Allah itu kekayaan mendekatkan diri kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kekayaan itu menjauhkan kita daripada Allah, astaghfirullah. Takuti ia adalah satu istidraj daripada Allah SWT. Jadi Syed Qutb pula menjelaskan dalam tafsir dalam Quran, mengatakan bahawa kehidupan manusia ni memiliki hukum-hukum yang tidak meleset. Biasanya ada undang-undang dia, ada rule dia. Tuan-tuan, iaitulah bila sesuatu sebab itu dipenuhi, macam ibaratnya bila kita menaiki gunung tinggi ke puncak. Lepas kemuncak apa tuan-tuan? Inzilaq. Lepas kemuncak itu kita turun beransur-ansur ataupun kita berguling jatuh. Yang mana satu? Mustahil orang tu dah sampai ke kemuncak lepas tu naik lagi. Tak. Setiap kemuncak lepas itu turun. Turun itu sama ada kau turun dalam keadaan baik, kau turun dalam keadaan tergelincir, dan kau jatuh membahayakan dirimu sendiri. Itulah ukuran kejayaan sunnatullah dalam hidup. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ketika Syekh Muhammad Ali Hashimi bercerita,
dalam satu musim perayaan, kita tak lama nak menyambut perayaan, maka dia pun pulang ke rumah. Dia melihat ibunya sedang meraihkan seorang perempuan yang sangat sederhana pakaiannya, buruh, usang, lusuh. Maka ibunya berkata, nak, bantulah perempuan ni, nak, ni adalah keluarga Al-Barmaki. Kalau kita baca dalam kisah kerajaan Abbasiyah, ada satu keluarga yang sangat berpengaruh, namanya keluarga Barmaki, Ja'far Barmaki, orang kaya yang berpengaruh, menteri besar, menteri hebat, menteri kanan. Tapi entah apa perkara yang berlaku dalam hidupnya, tuan-tuan, lalu tiba-tiba kerajaan Abbasiyah pun melihat ada konspirasi, teori konspirasi, maka dia terlibat. Akhirnya dia disita hartanya, tuan-tuan, dia rampas semua, dia buang, dia penjarakan. Maka pada hari itu dia datang ke rumah keluarga Hashimi ni nak minta bantuan. Kalau ada kulit-kulit binatang yang tak dimakan pun dia sanggup untuk goreng, untuk bawa pulang anak-anaknya tak ada makanan. Padahal sebelum itu yang berkhidmat untuknya menjadi apa kita namakan sebagai dayang-dayang kat rumah, apa istilahnya, apa, pembantu, maid, servant, helper, beratur-ratus orang lah rumahnya. Tiba-tiba Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ni kita kat atas, besok kita kat tepi, lusa kita kat bawah, berguling, tuan-tuan. Maka naklah kita sedar, kata Syekh Qutb dalam tafsirnya Fizil Al-Quran, ulama yang terkemuka ini, ahli sastra yang hebat ini, saya nasihatkan tuan-tuan ada peluang, bacalah tafsir Fizil Al-Quran. Alhamdulillah telah diterjemahkan dalam bahasa kita, ya, oleh Pusaka Darul Iman, tuan-tuan melihat. Tapi tak samalah kita baca bahasa Arabnya yang pure, tuan-tuan. Maka mereka ini adalah satu undang-undang yang letak dalam hidup. Biasanya bila dia jadi kaya, dia akan menggulingkan diri jatuh ke bawah, sama ada sedar atau tidak. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan sekalian, kita baca kisah-kisah orang-orang saleh sebelum kita. Saya tengok kisah seorang sahabat namanya Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Saya pernah cerita sedikit tentangnya. Sabit ni antara sahabat Nabi, berasal dari golongan Ansar yang sangat kaya. Dia adalah pemimpin kabilahnya. Sabit ini suaranya sangat kuat, tuan-tuan. Kata-katanya fasih, maknanya fasaha. Pilihan perkataannya kalau dia bercakap, so khatib. Kalau Nabi ada urusan penting untuk bercakap, Nabi akan suruh dia bercakap. Bahasanya sangat indah. Sabit bin Qais bin Syammas ini ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu lebih tinggi pada suara Nabi, nanti amalan kamu akan gugur, Allah tak kira. Sabit ni suaranya kuat, tuan-tuan, kerana jahwarian, suaranya sangat kuat. Kalau dia bisik sikit pun satu masjid dengar. Sabit bin Qais bin Syammas, beliau kaya, tuan-tuan, sahabat Nabi yang sangat kaya. Tapi kekayaan membantu dia untuk dekatkan dirinya kepada Allah SWT. Kekayaan memacunya, membimbingnya untuk jadi orang yang lebih taat kepada Allah, lebih bersyukur pada Allah SWT. Sehingga dalam satu peperangan dia telah mati syahid, iaitu peperangan menentang Musailamatul Kazzab, dan dia jadi pimpinan wing kanan, tuan-tuan, dalam pertemuan tersebut, dalam ma'rakah tersebut. Dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni abra ilaika bima fa'alu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyerahkan diriku kepadamu, dan aku membebaskan diriku daripada kejahatan golongan yang murtad ini, yang menganggap ketua mereka sebagai Nabi bersama dengan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Beliau mati syahid dalam peperangan tersebut, tuan-tuan. Dan dalam mati syahid, dia mempunyai satu perisai. Dia orang kaya, perisai yang sangat mahal. Ya, kita kalau dalam bab peperangan ni, kita digalakkan untuk memakai peralatan yang terbaik, kuda yang terbaik. Tapi kalau kita cantikkan kereta kita untuk menayang-nayang peluang, tak samalah untuk kita cantikkan kuda bagi tujuan peperangan, tuan-tuan. Jadi perhiasan pedangnya, perisainya sangat mahal, kerana dia nak pergi perang menunjukkan izzatul mukmin, kuatan orang beriman. Maka pada hari dia mati, tuan-tuan, seorang muslim mencuri perisainya, Jadi saya tak nak lanjutkan cerita ni, saya nak sambung lagi pada pagi esok insya-Allah tentang kisah sahabat yang kaya ni. Tetapi kekayaan membantunya untuk taat kepada Allah, tidak seperti ayat ini yang mengecam orang-orang yang diberikan kekayaan lalu dia berpoya-poya. Bagaimana caranya, tuan-tuan, untuk konsisten istiqamah dalam kebaikan? Jadi pada orang kaya yang mendengar kuliah saya pada hari ini, jangan bimbang, jangan gusar, ada jalan keluarnya. Kerana sahabat Nabi adalah contoh terbaik untuk kita ikuti, kita teladani. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila kita bincangkan hari ini, Ayah Iskandar, kereta berhias macam-macam,
pakai aksesori tu aksesori ni, takut-takut membazir. Tuan ni ada benda lebih utama diabaikan, pendidikan anak-anak diabaikan, menghargai isteri dilupakan, menghargai ibu ayah dilupakan, sibuk pergi cantik kereta. Apa hukum tuan-tuan? Kita tak mau jadi seperti mutrafin yang Allah kecam dalam ayat ini. Kita nak jadi seperti Sabit bin Qais bin Syammas yang akan saya cerita lanjut tentang beliau pada kuliah hari esok. Setakat ni saja dulu. Terima kasih kata sekalian tuan-tuan. Pada saat ini tolonglah panjangkan video ini kepada seramai umat Islam yang ada kat luar. Tolonglah panjang-panjangkan kebaikan-kebaikan yang kita dapat dalam kuliah ini kepada adik-adik kita, rakan taulan kita, sahabat-sahabat kita. Dan saya rasa gembira dapat bersama dengan tuan-tuan. Ya, doakan untuk saya, mudah-mudahan hari-hari terakhir Ramadan ni menjadikan kita insan yang lebih wibawa di sisi Allah SWT. Jika nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah dalam kehidupan kita. Lihatlah bagaimana tanggungjawab Allah yang berikan kepada kita, kita laksanakan atau tidak. Itulah ukuran kedudukan kita di sisi Allah. Kalau dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu, kita membantu kita untuk mentaatinya lebih, tahniah. Makam kita di sisi Allah itu signifikan. Tapi kalau kita ni dengan kelebihan yang Allah berikan makin lalai, menandakan memang kita tiada kedudukan langsung di sisi Allah SWT. Bayangkan kalau kita dalam perjawatan, tiba-tiba ada meeting penting pada hari-hari penting macam ni, kita tak dipanggil. Kita pun rasa something wrong kan. Yang ni mesti dia tak kena. Bos dah pandang aku masuk dalam list agaknya. List nak kena berhenti agaknya. Sedangkan aku sebenarnya orang penting, saya rasa dipanggil. Maka dalam hubungan dengan Allah pun kena jadikan perkara ni perkara penting, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila Allah sering menjemput kita untuk bangun tahajud, tandanya kita mempunyai kedudukan di sisinya. Kita mendapat jemputan itu. Kalau kita dapat khatam Quran, dapat baca surah-surah penting Quran, dapat meringankan kerja suami, meringankan kerja isteri, jaga anak dengan penuh kesungguhan, tahniah ibu-ibu, kalian sangat besar nilai sisi Allah, kerana membina anak itu adalah membina empire, tamadun sebenarnya. Jadi setakat itu saja dulu. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir dalam kuliah pada pagi ini. Ya, panjang-panjangkan video ni, share lah, dan share serta follow lah Facebook Zazan Travel, Instagram Zazan Travel dan tolong panjangkan ke seramai umat Islam yang ada keliling kita tentang kebaikan ini. Setakat itu saja dulu. Terima kasih sahabat-sahabat. Anda yang ada apa-apa soalan nanti, izinkan saya untuk menjawab pada pagi esok. Boleh? Jadi mungkin pagi ni ada ramai di kalangan jemaah yang hadir ni nak berehat, tadi mereka qiyamul lail agaknya. Terima kasih tuan-tuan. Norma Ismail, Rozia Muhammad, Siraj Rusna, Iskandar Ibn Hashim, Kak Long. Terima kasih. Jangan lupa untuk share dan juga like dan follow Umrah Zazan Travel, dan juga Instagram Zazan Travel. Terima kasih kepada Ustaz Faiz atas cadangan-cadangan yang diberikan, kepada semua sahabat-sahabat yang telah buat grup untuk saya, kenang saya dengan doa tuan-tuan. Setakat ni saja dulu. Wallahu alam. Jangan lupa siapa yang ingin berderma, berinfak, boleh lihat dalam wall Facebook Zazan Travel, Facebook saya ni ada satu bahagian yang telah saya komen pagi tadi untuk tabung derma yang tuan-tuan nak hulurkan itu. Saya nak cuba sampaikan sebelum hari Jumaat, sebelum hari Sabtu. Saya nak cuba sampaikan, nak transfer. Kalau tuan-tuan minat, tolong sebut di situ notificationnya infak Syria, supaya kami boleh identify. Jadi boleh derma di Telaga Biru dengan niat tuan-tuan punya harta itu, mudah-mudahan dengan zakatnya, dengan sedekahnya, moga-moga kami dapat sampaikan segera kepada Tuan Guru kami Syekh Quraim Rajih. Jangan lupa untuk meletakkan notification infak Syria. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamiul Jalal yang ingin masuk dalam grup,
boleh minta pada Syafiq Murad untuk masukkan tuan dalam grup mereka. Jadi terima kasih Kak Long, doa agung untuk saya. Suzy, Daniel, Juliana, Zainab Jamaluddin, tolong panjangkan kepada semua sahabat kita bahawa kuliah kita berubah waktu ke lepas subuh 6.45 insya-Allah, sebelum pukul 7, antara 6.45 dan pukul 7 kita pendekkan waktu kerana meraihkan tuan-tuan yang Qiyamul Lail tadi, tuan-tuan nak berehat dan sebagainya. Tak ada salahnya untuk kita berehat kalau penat bangun pada waktu malam tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.